anugerah profesor oleh Universiti Al-Azhar. Oh, payah orang nak dapat profesor Azhar nak bagi coli ulama hebat-hebat. Dia karang banyak kitab, dan dia juga adalah ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni saya tengok ada beberapa catatan yang penting juga tentang tawassul Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, hadis-hadis dalam ni adalah hadis yang disebut sebagai hadis sahih. Bila Rasulullah sebutkan, lamma asaba Adam al-khati'ah rafa'a ra'sahu faqala ya Rabb bihaqqi Muhammadin illa ghafartu li. Bila mana Nabi Adam terkena kesilapan makan buah tu, akhirnya dia diturunkan ke bumi, diangkatkan kepala dia ke langit, dia berdoa, wahai Tuhan, ya Rabb bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, demi hak, demi kebenaran, kemuliaan Nabi Muhammad, supaya engkau ampunkan dosaku. Tuan-tuan, ni yang doa ni siapa dia tahu? Tok nek kita dulu, Nabi Adam. Doa dia waktu dia lepas dia diturun keluar ke bumi tu, waktu tu Nabi Muhammad ada. Tak ada ni. Tapi dia berdoa kan, ya Rabb bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, demi kemuliaan Muhammad, kebenaran Muhammad, engkau ampunkanlah dosaku. Ya Allah. Tak heran yang tok nik kita awal tu, dia boleh sebut nama Nabi Muhammad. Untuk supaya Allah Ta'ala ampun dia, menggunakan tawassul dengan nama Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya kepada dia, Allah Ta'ala tanya dia, wa ma Muhammad, wa man Muhammad, apa itu Muhammad, siapa itu Muhammad? Tanya Nabi Adam. Allah Ta'ala tanya Nabi Adam, Muhammad tu apa? Muhammad tu siapa? Seolah-olah Tuhan saja nak ambil penegasan daripada Nabi Adam. Dia tahu dah. Kan? Macam mana kamu boleh doa guna nama Muhammad? Muhammad tu tak lahir lagi. Macam kita betul lah kan? Kita betul lah, kita ni bukan saja dah lahir kemudian daripada Nabi Muhammad, umat dia pula. Tapi kita ada berdoa, kadang-kadang lupa guna nama Nabi Muhammad. Kita berdoa, dia sebut tauhid. Nabi Adam tu menggunakan Nabi Muhammad dalam doa dia untuk Allah Ta'ala ampunkan dia. Bila Tuhan tanya dia, dia kata, ya Rabb, innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arsyika fa idzan alaihi maktubun. Wahai Tuhan aku, kata Nabi Adam, sesungguhnya engkau manakala engkau telah sempurnakan ciptaanku, kau dah buat aku bagi siap kan, engkau dah masuk roh dalam badan aku angkatkan kepala aku ke aras engkau. Dia panggung tengok aras. Waktu itu Adam duduk di mana tak tahu. Bila dia panggung nampak aras. Fa idzan alaihi maktubun, maka tiba-tiba aku nampak tertulis di sana, di aras. Dia tulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku nampak tertulis di aras, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya Nabi bapa kita tu, Nabi Adam dulu, dia tengok situ. Dia orang cerdik, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kalau Muhammad pesuruh Allah, tentu Muhammad ni orang ataupun sesuatu yang hidup. Tak? Bukan benda. Bukan benda. Tentu Muhammad ini
mungkin orang juga. Maka dia kata Nabi Adam, fa'alimtu annahu akrama khalqika alaika, maka aku tahulah bahawa Muhammad itu semulia-mulia makhluk di sisi kamu ya Allah. Pasal ganding la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam dah tahu Muhammad itu semulia-mulia makhluk di sisi engkau ya Allah. Kita tak tahu kah? Tahu, tapi kadang-kadang dia tak menangkap di sini. Tahu kata Nabi Muhammad tu sehebat-hebat makhluk, tapi dia tak berapa nak menangkap. Dengar sambutan Rasul pun tak berapa nak menangkap, pergi mengaikan lagi. Kan? Dia boleh buat relax ya, pergi mengaikan. Orang lain tak pergi ke? Tak pergi lah, berapa dia kata duk dengar lalu dah. Model tu duk dengar lalu dah. Tuan-tuan semayang pun duk semayang lalu dah. Bahkan mata ke darah pun duk ke darah lalu dah. Tu pun duk ke darah situ lah. Tu bahasa paling lembut lah tu. Duk ke darah lalu dah, tapi duk ke darah lagi tak apa pun. Dia tak lorak pula. Dah ke darah lah hari-hari, tak mau ke darah dah. Kan? Tak makan, dia makan lalu situ lah. Tapi main hak jenis-jenis ni dia kata duk dengar lalu dah. Tambah muka Ustaz Bakri tu tengok macam ni. Kan? Tu muka Dr. Madlan boleh gagah sikit. Dia kata tak apa nak cemui. Pasal apa? Pasal dah duduk dekat. Kan? Macam tu lah kita. Tak kenal kelebihan Nabi Muhammad tu siapa. Walaupun kita umat dia, ramai dalam kalangan umat Nabi Muhammad sendiri tak perasan kata Nabi tu ya Allah. Nabi Adam sanggup minta ampun pada Allah Ta'ala guna nama Nabi Muhammad, sebab dia tahu Tuhan paling sayang kat Nabi Muhammad. Bila guna Nabi Muhammad tu macam recommendation yang paling baik. Lepas tu bila disebut begitu, kerana apa dia kata id qaran tasmuhu ma'asmika, bila mana kamu dah kembarkan nama kamu dengan nama dia. Tidak? Kalau kita baca balik la ilaha illallah Muhammadun, kan dekat-dekat lah. Allah tu di ujung, kemudian lepas tu mula dengan Muhammad. Tu dia kata kembar dekat kan. Sebab tu tak salah tuan, kita beli kalimah Allah dengan Muhammad tubuh dalam rumah kita, tak salah. Sebab di mana di aras sana memang nak kalimah Allah dengan Muhammad tu duduk dekat-dekat di aras tu. Maka kalau kita buh di rumah kita tak salah. Nak buah Muhammad rendah sikit tak apa, nak buah sama pun tak apa. Dengan buah Muhammad tinggi sikit dah. Yang tu sah. Baik. Lalu Allah Ta'ala jawab apa? Faqala na'am. Firman Allah Ta'ala, ya. Ya tu maksudnya memang Nabi Muhammad itu semulia-mulia makhluk di sisi aku. Qad ghafartu laka wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka. Sesungguhnya aku telah ampun dosa kamu dengan sebab doa kamu yang kembar sebut Nabi Muhammad tu, aku ampun kamu. Itu kelebihan dia. Dan dialah Nabi akhir zaman daripada keturunan kamu, kata Allah Ta'ala. Walaula Muhammadun walaulahu ma khalaqtuka. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad, kamu pun aku tak buat, kamu pun aku tak cipta, kata Allah Ta'ala. Kalau tidak kerana Muhammad, kamu pun aku tak buat, kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tu nak habaq bagi bagaimana Nabi kita ni sangat istimewa, sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut bersyukur bila mana kita ni jadi umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni jadi umat Nabi Musa juga macam mana? Nak kena rentah laut. Firaun ligat. Nak kena rentah laut. Tak tahu macam-macam lagi kalau kita umat Nabi Musa. Allah Ta'ala uji lagi teruk kan? Dengan kena penyakit belalang, kena penyakit darah, kena penyakit katak, kena penyakit apa, mau kan?
Kita ni kena Covid ya, tu pun tak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan maka Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya kita tanamkan kesedaran dalam diri kita. Biar kita buat satu benda tu kita tahu apa tujuan kita buat. Baik, seruan hari Jumaat, orang perempuan tak pergi masjid, dia tak dengar, dia tak tahu, tapi mungkin dia tahu. Setiap hari Jumaat memang khatib dia akan seru kepada kita, orang yang pergi sembahyang Jumaat, ittaqullah, tidak? Yang tu rukun khutbah, wajib kena sebut. Kena pesan kepada orang yang mai sembahyang Jumaat tu, semua wajib kena pesan, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ni pesan kepada semua. Orang lelaki hak dengar tu balik abang kat bini, kata hari Jumaat memang kena khatib pesan kepada kita semua orang Islam supaya bertakwa kepada Allah. Apa arti bertakwa kepada Allah? Iaitu setiap langkah dan tindakan kita itu kita kena tahu kebaikan dia, keburukan dia, kesan dia. Itu takwa. Ya. Kita ni bila dengar maksud takwa, dia macam tak apa nak kisah takwa apa takwa. Takwa ni bukan semata-mata takut pada Allah. Kerana istilah takut ada orang salah faham. Takut satu, bila takut kita lari jauh, tu takut juga. Kan? Kita takut suatu benda, kita tak pergi kat dia. Tapi kalau takut pada Allah, bukan lagi takut kita lari jauh dengan Allah, lagi takut, takwa, takut yang kita kena pergi makin dekat pada dia. Takwa jenis apa? Takut jenis apa ni? Lagi takut, kena lagi mendekatkan diri pada dia. Maka takwa ini ialah bukanlah takut yang semata-mata takut menjauhkan diri. Sebab itu perkataan takwa dia unik lah. Dalam bahasa Arab, takwa daripada perkataan asal dia waqa, waw, qaf, ya. Dalam istilah ilmu bina kan dia panggil bina multawi. Bina multawi ni maknanya bina melilit. Payah, bina melilit ni payah. Tu dia panggil melilit kan. Benda yang payah nak buat, payah nak jaga, payah nak amal sikit tu semua, hak tu melilit tu. Walaupun istilah maksud bina melilit ni ialah bila mana ada dua huruf ilat depan dan belakang, waw ya, huruf mat, waw ya. Bila kita nak tasrih dia tu dia payah. Tapi bila perintah tinggal satu huruf ya. Satu huruf ya. Kan? Waqa, yaqi, qi. Qi. Satu huruf ya. Bertakwalah. Qi. Takutlah. Hati-hatilah. Qi. Satu huruf ya. Bila dia buang kiri kanan tu tinggal satu ya. Tu dia punya kataan takwa tu sendiri. Sebab tu bila orang tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, apa arti takwa? Sayyidina Umar nak bagi sahabat tanya untuk faham, dia kata aku nak hamba payah. Sayyidina Umar sendiri pun kata lah macam ni, kalau kamu berjalan di satu tempat yang penuh dengan duri dan paku contohnya, kamu nak langkah macam mana? Mereka kata, kalau macam tu setiap tapak langkah tu kena perhati betul-betul, tengok betul-betul, dia tak? Setiap langkah, kiri, kanan, satu, setiap tapak langkah tu perhati sungguh-sungguh, betul tak? Pasal apa? Dah tahu tempat tu penuh duri dengan paku. Dia kata, Sayyidina Umar kata, itulah takwa. Maksud dia, setiap kata-kata, setiap perbuatan, setiap tindakan perhati betul-betul. Betul tak? Salah tak? Elok tak? Cantik tak? Apa tak? Tu kalau kita nak menghayati takwa. Dan kita memang disuruh jadi orang bertakwa. Habis main madrasah ni kita perhati kat mana? Dia nampak ke mana? Kan, setiap perbuatan kita perhati ni, kebaikan dia macam mana, keburukan dia macam mana, apa baik dia, apa istimewa dia, apa buruk dia, apa jahat dia. Kalau kita nak buat satu benda, kena tahu yang tu, baru takwa. Ni main madrasah ni pasal apa?
Alah, dah duk main lalu main lagu tu je, kat tu je jawab. Tak, sebab tu orang setengah tak peduli, tak ambil kisah no. Sebab apa? Dia tak tahu nilai, dia tak perhati betul-betul, tak nilai betul-betul apa yang dia buat. Tak. Baik, sekurang-kurangnya lepas ini kita sambut pada Rasul, kita tahu sebab apa kita sambut pada Rasul. Saya bagi dua je. Pertama, kerana nak memperbaharui cinta Nabi SAW tadi kan. Daripada situ baru akan datang rindu. Kalau tak cinta dulu, nak main rindu mengarut bohong. Tak, kena cinta dulu. Jadi nak memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tujuan kita berada dalam majlis ini. Iman kita, sebenarnya iman kita sentiasa elok kah? Agak-agak tu. Sentiasa cantik elok kah? Dah. Pukul lah hampa rasa elok, angkat tangan tengok. Aku nak tengok muka, kata iman tu sentiasa elok, angkat tangan tengok. Amboi. Saya aku sopa lah kan. Maka sebab itu Nabi kata apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Perbaharui iman kamu itu dengan la ilaha illallah. Rajin sebut la ilaha illallah tu untuk nak refresh balik iman kita. Ustaz pengajian Darul Wahdah ni pun ni tajdid balik ni buat tukar kan. Bila lama-lama tengok tak mau main ke siapa, pasal tempat tak cantik. Ni esok lepas ni hampa tak main, jaga hampa kan. Dah buat elok apa semua kan. Kan kita pun sama ke. Tu isteri tu kalau dah lama-lama tengok cemuih kan, perbaharui balik. Kan. Beli baju baru kat dia ke apa semua, make up sikit ke apa ke, bagi lentik-lentik apa sikit, baru dia kenal balik kan. Kena tajdid balik. Ni duk biar baju lama dia pakai lagu tu baju hak apa kurun dulu kan. Tu kan tengok tak kenal dah. Iman pun kena perbaharui. Maka tuan-tuan, bagaimana tidak cinta pada Nabi kita tak perbaharui? Bagaimana tidak? Mestilah juga kerana apa? Cinta pada Nabi ni hukum dia wajib. Ingat cinta Nabi ni bukan hukum sunat tau, hukum dia wajib. Sebab apa? Cinta lawan apa? Lawan dia apa? Benci. Apa hukum benci Nabi? Makruh. Haram tuan-tuan. Benci Nabi ni boleh jadi haram, boleh jadi kafir tau. Bukan tekat haram, boleh jadi kafir terus tau tak? Sebab itu maka wajib kita kena ada perasaan cinta pada Nabi. Bukan kenai saja. Kenai Nabi itu semua orang kenai, kapiak pun kenai tuan-tuan. Tapi kita bukan saja kenai, kita mencintai Nabi SAW. Tengok orang di luar negara, di Perancis, bila orang hina Nabi, apa mereka buat? Bagi mereka orang hina Nabi ni tak layak hidup atas dunia ni, kerana dunia ni milik Allah Ta'ala yang mencintai Nabi SAW. Sebab tu mereka mati kawan tu. No? Kita di Malaysia ada lagi orang hina Nabi, tapi masih lagi tengok dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab kita ni orang lembut kan. Tapi ingat, walaupun dia hidup di hari akhirat, ingat orang yang menghina Nabi ni neraka kekal, bukan kekal, azab paling berat untuk orang tu dalam neraka. Ingat kan? Tapi kita sayang Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi itu hebat. Jadi tujuan pertama sambut maulid ni nak perbaharui cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajdid balik. Dalam ibadat pun ada tajdid, iaitu wuduk kan. Wuduk ni kalau tak batal, kita boleh terus buat ibadat semayang apa semua, tapi boleh ambil wuduk dengan nama tajdid walaupun tak batal. Itu dia panggil perbaharui wuduk. Kita dah semayang zuhur, kemudian kita tak batal sampai asar, masuklah waktu asar, kita boleh semayang, tapi sunat kita tajdid wuduk balik walaupun tak batal. Tu memperbaharui, itu hukum dia sunat. Memperbaharui cinta pada Nabi ni memang perlu sangat-sangat. Kerana apa? Bila dah lama macam tu lah, kita rasa macam tak bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, orang sekarang ni rindu naik motor, rosak.
tiap hari Ahad hang tak kira lah hang maulid ke hang apa ke, aku program motor sak. Maaf lah kalau tuan-tuan ada motor sak, naik lah kan, sekali-sekala bagilah aku naik sama kan, nampak hidup puluh ni kan. Tak lah, sungguh juga kan. Kita ni sampai bila program kita tu lupa no, hak yang ni penting tuan-tuan. Wahai anak-anak muda, wahai orang-orang dewasa, memperbaharui cinta kita kepada Nabi ni sangat-sangat perlu. Pahala dia tu besar. Tu sebab nak datang rindu pula macam yang berlaku pada para sahabat. Kita tak boleh dapat semua, kurang-kurang biar dapat sikit. Ni kalau tak dapat langsung macam mana? Tengok macam Sayyidina Abu Bakar, tengok macam Sayyidina Bilal. Dulu ingat cerita dah, lama cerita Bilal, ingat lagi? Tak ingat dah. Mana apa nak ingat, belacan apa semua bersapu kan. Cerita Bilal bila Rasulullah meninggal, bila Rasulullah wafat, dia yang sifat dia para sahabat pasal sayang sangat kat Nabi, rindu sangat kat Nabi, tengok makam Nabi tu tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dan nak bang pun tak boleh. Bila ni sampai nak bang pun tak boleh. Nak sebut nama Muhammad tu tak boleh lah. Air mata keluar tersekat dalam mulut apa semua, pasal apa tak tahu, perasaan apa tak tahulah dengan Nabi SAW. Maka dia kata, dia minta pada Khalifah Abu Bakar, dia kata saya nak letak jawatan sama jadi Bilal, tak boleh azan sebab teringat ke Nabi, tak boleh azan, nangis selalu. Akhirnya bila dia suruh dia tahan pun dia tak mau. Lepas tu dia pindah ke tempat lain, bukan siapa, kalau tengok teriak, pindah pergi Yaman ke Syam ke tak kan. Tuan-tuan, orang macam tu bila mereka rindu pada Nabi, Nabi ni 10 kali rindu pada mereka. Macam tadi Nabi kata kan, kita ni hak kita tak biasa tengok Nabi pun Nabi rindu kat kita, tambah yang tu. Bila pergi duduk di sana lama sikit, dia tak mai ke Madinah, maka Nabi tu panggil dia. Satu malam dia tidur, dia mimpi Rasulullah datang. Ya Bilal, tak rindu kepada saya kah? Tu dia, ya Allah. Nabi sampai main dalam mimpi Bilal, pergi tanya, hang tak rindu ke aku kah? Maksudnya Nabi ni 10 kali rindu pada para sahabat yang rindu ke dia. Bila dengar begitu, terus Bilal ni bangun terjaga pada tidur, tak tunggu siang besok dah. La tu bangkit, la tu bersiap, la tu pergi Madinah tengah-tengah malam betul. Rupanya tahap mereka tinggi sungguh. Pergi Madinah. Itu yang disampaikan ke Madinah. Akhirnya dia terus peluk kubur Nabi SAW. Sayyidina Umar tengok-tengok ingat siapa, rupanya Bilal. Ada yang kata Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu mereka suruh dia azan sebab lama tak main. Wahai Bilal, tolonglah azan, kami nak dengar suara kamu dulu zaman Nabi je duk dengar, tak bisa dengar. Dia kata saya tak mau, minta maaf sangat-sangat, saya tak akan azan sebab saya tak